Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Okey, kita akan belajar fizik dekat 4. Awak akan belajar dengan cikgu tahun ini. Okey, nama cikgu Siti Fatimah binti Abu Bakar Tasha, Guru Kimia Fizik dari SMK Seri Malaysia. Bab pertama yang kita akan belajar ialah bab 1 iaitu pengukuran, di mana apa yang kita akan belajar adalah apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti fizik, bagaimanakah kuantiti asas dan unitnya boleh digunakan untuk menerbitkan kuantiti terbitan, dan mengapakah kemahiran mentafsir dan menganalisis graf adalah penting. So, ini adalah bahagian-bahagian utama yang kita akan belajar dalam bab 1. Pengukuran merupakan kaedah untuk menentukan nilai kuantiti fizik. Kuantiti fizik ini terdiri daripada kuantiti asas dan kuantiti terbitan. So, apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti fizik? Okay. Kuantiti fizik ni maksudnya kuantiti yang kita boleh ukur, bukan kuantiti yang hanya sekadar kita sebut. Macam kita kata cantik, cantiknya, lagi cantik, cantik gila. Okay, itu semua bukan kuantiti fizik. Kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur dengan menggunakan alat. So, kita kena ada alat tertentu seperti pembaris, termometer untuk mengukur kuantiti fizik. So, di sini ada ditunjukkan beberapa contoh ukuran yang melibatkan kuantiti fizik. Okay, yang pertama di sini adalah ketinggian. Kalau kita perhatikan, ketinggian bagi Gunung Kinabalu ialah 4095. Dan kita nampak di sini ada unit kat belakang. So, 4095 kena sebut unit dia apa. Sebab dia merupakan kuantiti yang boleh diukur. So, unit yang digunakan di sini adalah meter. Okay, yang kedua contoh yang diberi adalah atlet Paralimpik negara iaitu Muhammad Rizwan Fuzi mencipta rekod dengan catatan masa 11.87. Perhatikan di sini ada saat. Jadi ini menunjukkan, ini membuktikan 11.87 ni adalah kuantiti fizik kerana ia boleh diukur. So, datang mana S tu sebab ada alat yang digunakan. So, alat yang digunakan di sini adalah stopwatch. Dalam acara pecut 100 meter, ada lagi so M 100 meter, dia lari sejauh 100 meter. Okey, seterusnya contoh lain adalah kelajuan harimau Panthera tigris ialah 49 km per jam hingga 65 km per jam. Ini adalah unit, okey, km tu unit, jadi ia menunjukkan 49 hingga 65 tu adalah kuantiti fizik. Masihkah awak ingat semasa di tingkatan 1 awak telah mempelajari kuantiti asas? Okey, seperti masa, panjang, okey, arus elektrik, suhu termodinamik, jisim, keamatan berluminositi dan kuantiti jirim. So, kalau ada yang pernah kita dengar, Alhamdulillah kalau awak masih ingat. Tapi kalau awak dah lupa, kita imbas kod yang diberi. Okay, ada QR code di sini dan cikgu dah tolong scan untuk awak. Okay, kita perhatikan. Ini adalah yang dalam QR code tu. Yang pertama, ulang kaji ni. Ini adalah yang tingkatan 1. Okay, kaji je ni. Okay, kuantiti fizik dalam sains ditakrifkan sebagai sifat fizikal yang kita boleh hitung atau ukur atau kira. Okay. Kuantiti fizik yang sentiasa digunakan, yang selalu digunakan adalah panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Inilah yang 5 ni. Okay. Dan awak kena hafal yang ni beserta unit dan simbolnya. Contoh kalau kita kata 100 km, so kilometer tu M je lah kita tulis. Kalau kilogram, kg. Saat kita tulis S saja. Kelvin, K besar, ampere, A besar. Ini mesti kena hafal. M meter kecil, M tu M kecil, kg, S, K besar, Kelvin, ampere, A besar. Ada juga yang sebut ampere. Dua-dua betul ampere betul, ampere pun betul. Unit SI dijadikan sebagai unit piawai untuk mengelakkan masalah perbezaan unit pengukuran dan membolehkan pertukaran data dan pengetahuan saintifik dilakukan ke seluruh dunia dengan tepat. So, kita jadikan unit SI ni satu unit yang kita anggap satu dunia tahu. Okey, maknanya dia sepatutnya seragam untuk mengelakkan perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Okey. So, kat sini adalah unit piawai, maksudnya samalah dekat luar negara ataupun dalam negara kita, unit tu adalah sama. So, unit SI ialah satu unit sistem antarabangsa ataupun sistem international di unit. That's why dia punya singkatan dia SI, sistem international.
Hasil pengukuran suatu kuantiti fizik boleh dinyatakan dalam magnitude bersama unitnya. Sebagai contoh, kuantiti fizik bagi panjang. Kita nak sebut kata, panjang kelas ini ialah 100 meter. So, 100 adalah magnitude. Magnitude ni ialah nilai. Okay, value. Kena ada value dan kena ada unit. Sebab kalau tak ada unit, 100 tu 100 apa? 100 kaki ke, 100 cm ke, 100 mm ke. So, dia menimbulkan confuse. Jadi, kita kena nyatakan unit supaya jawapan kita tu lebih tepat. Jadi, dalam kuantiti fizik, perlu ada dua perkara ini. Yang pertama adalah magnitude dan yang kedua ialah unit. Contoh lain kita nak sebut sebagai jisim. Okay, jisim cikgu. Jisim cikgu 70. Okay, kalau cikgu tulis 70 saja, maksud dia apa? Kalau 70 ataupun cikgu sebut jisim cikgu 7,700. Orang kata, wah cikgu besarnya. 700 apa tak sebut lagi? 700 Newton. Okay. So sebenarnya jisim cikgu kalau dalam kilogram 70 kilogram. So kalau tak sebut Newton tu mesti timbulkan confuse lah. 700 ni apa ni? Giant ke cikgu? Kan, so kalau sebut jisim 70 kilogram, sama faham, dan 70 Newton tu sebab kita darab dengan kejutan graviti. Tapi sekarang dah kita tak guna darab 10 sekarang ni kita darab dengan 9.8. So kalau ambil kalkulator tak sampailah 700 Newton tu. Okey. Contoh sekarang kita tengok pembaris, adakah anda dapat melihat unit dalam sentimeter dan inci? Kalau kita perhatikan, unit sentimeter ada, inci pun ada. Tapi inci bukan unit SI. Yang unit SI ialah sentimeter. Dia just sentimeter, tapi dalam fizik kita akan tulis cm. Sebab ambil bahasa Inggeris adalah centi, cen, ti. Okay, pada masa kini, kita lebih biasa menggunakan unit metrik. Unit imperial jarang digunakan. Unit imperial ni contohnya galen, batu, kaki, ela. Itu zaman dulu. Sekarang pun masih guna, tapi tak popular dah. Tahukah anda unit imperial boleh tukarkan kepada unit metrik? Dan sebaliknya. Kita boleh guna balik lah maksudnya. Okay. Kenapa penting sangat-sangat kita kena belajar unit piawai ni, unit SI? Sebab ada satu kes pada tahun 1999 di mana kapal angkasa Mars Climate Orbiter tiba-tiba hilang di angkasa lepas. Kejadian ini disebabkan oleh perbezaan unit pengukuran yang digunakan. Kumpulan jurutera menggunakan unit imperial, manakala kumpulan navigasi digunakan unit SI. Ini berlaku ketidakseragaman. Ini telah menyebabkan kesilapan pentafsiran data sehingga kapal tersebut terlepas ke permukaan Mari. Dah tak baliklah ke bumi. Nampak tak, ini akan menimbulkan bencana bahaya. Kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Di sini untuk awak punya level, kalau dulu masa perempuan kita ada 5 saja kena hafal. So sekarang awak ada banyak kat sini. Yang pertama ialah panjang. Okay, yang kedua jisim, yang ketiga masa, yang keempat suhu termodinamik. Beza suhu termodinamik dengan suhu biasa. Kalau kita sebut termodinamik maksudnya dia start dengan 0 Kelvin. Kalau 0 Kelvin maksudnya negatif 273 darjah Celsius. So kita guna T besar. Okay, arus elektrik, keamatan berluminosity, yang ini untuk cahaya. Dan yang ketujuh adalah kuantiti bahan. Okay, untuk kuantiti asas, ini adalah dia punya singkatan ataupun simbol. Ini simbol untuk panjang ialah L. Sebab dia datang daripada perkataan bahasa Inggeris length. Jisim digunakan M untuk mass. Okay, length, mass. Time, T kecil tu time. T besar tu temperature. Arus elektrik. Arus tu current tapi tak tahu dia main kod mana huruf I ni, out of nowhere lah. Dia punya simbol ni tak tahu main pada mana. Keamatan berluminosity IV. Okay, ini intensity. Kuantiti bahan bahan N. Ini untuk kimia. So unit bagi panjang, yang ni dia punya kuantiti fizik. Apa benda yang kita nak ukur tu. So ni dia punya unit untuk unit SI bagi dia. So L unit dia meter. Contoh kita nak kata L meja tu maksudnya panjang meja sama dengan 2M. Okay. L meja tu, L tu panjang kuantiti fizik, 2 tu magnitude, M tu adalah simbol untuk unit SI panjang. Jadi
tak payahlah tulis panjang-panjang. Panjang meja sama dengan 2 meter. So, kita ringkaskan L meja sama dengan 2M. Pendek Okay, begitu juga dengan kilogram, kita tulis kg, saat S, Kelvin K, ampere A, kandela CAM, mol lah. Okay. Untuk kuantiti fizik lain, seperti yang ditunjukkan dalam jadual, boleh diperihalkan dalam sebutan kuantiti asas fizik. Kuantiti fizik ini dikenali sebagai kuantiti terbitan, iaitu kuantiti yang diperolehi daripada gabungan kuantiti asas, sama ada kita darab ataupun kita bahagi ataupun gabungan kedua-duanya. Boleh ada dua-dua. Darab ada, bahagi ada. Sebagai contoh, bagi isi padu, kalau ikut formula dia, isi padu ialah panjang darab lebar darab tinggi. Okay. Panjang unit dia meter, lebar pun meter, tinggi pun meter. So semua tu melibatkan L. L ialah panjang. Jadi L kuasa 3. L kuasa 3 tu unit dia adalah nanti M kuasa 3. Untuk ketepatan, jisim bahagi isi padu. Jisim bagi dengan isi padu kat atas satu tu M kuasa 3. So bila kita nak bagi dia jadi satu line, M kuasa 3 naik atas jadi M negatif 3. Untuk hal laju sama dengan panjang bahagi masa. Jadi jisim bahagi saat. Meter bahagi saat sama dengan ms negatif 1. And last sekali, charge adalah arus darab masa. Arus ampere masa saat. Okay, AS. Memerihalkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan unit SI. Jadi kuantiti terbitan, contohnya ketepatan, dituliskan rumusnya dahulu, kemudian dimasukkan sebutan dalam kuantiti asas, dan seterusnya kita akan perolehi unit SI seperti cikgu tunjukkan tadi. Okay. Sebagai awak punya latihan, cikgu minta untuk awak buat soalan formatif. Ini adalah aktiviti 1.1. Okay. Awak boleh buat aktiviti ini dulu sebelum cikgu bincang balik dengan awak. Sebab sekarang cikgu ada kelas dengan tingkatan 5. Awak try buat dulu yang ni. Okay. Isi salin. Nota-nota tadi tu pun awak salin. Dan yang ni pun awak kena buat juga. Macam mana awak nak masukkan. Cikgu tunjuk dulu satu. Contoh bagi luas. Dia punya simbol bagi luas, area adalah A. Rumus area ataupun luas adalah panjang darab lebar. Okay. Panjang unit dia pun okay, panjang darab lebar. Panjang tu adalah L, lebar pun L. So sebutan dia adalah L darab L. L yang terbelit tu. Darab L. Kalau satu line tu nampak macam dengan arus. Okay, kita ambil L darab L. So sebutan dalam unit asas dia adalah M square. M kuasa 2. Dia tak ada nama asas. Dia tak ada nama khas. Okay, dia ada nama asas saja. Macam tu. So try buat semua. Okay, sekarang kita nak masuk kuantiti skala dengan kuantiti vektor. Kuantiti skala dengan kuantiti vektor ni beza dia adalah satu ada arah, satu lagi tak ada arah. Contoh cikgu bagi arahan. Okey, memang semua kumpul lari 50 meter. So suka hatilah budak tu nak pergi ke mana 50 meter. Dia tak arah. Tapi kalau cikgu sebut lari sejauh 50 meter ke arah pokok, jadi semua akan menuju ke satu arah. Jadi yang ni kita sebut dia kuantiti skala sebab hanya ada magnitude saja. Okey. Tapi kalau cikgu sertakan sekali dengan arah, kita panggil dia kuantiti vektor sebab dia ada arah ke arah pokok, ke utara, ke selatan. Okay, yang tu kita panggil dia kuantiti vektor. Jadi kuantiti skala adalah kuantiti fizik mempunyai magnitude saja, manakala kuantiti vektor adalah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan arah. Okey, tengok kat sini ni adalah nota yang boleh buat. So, contoh kuantiti skala, salin nota ni. Dan ni. Kita salin dalam buku nota. Dan ini adalah latihan formatif 1.1. Awak kena buat, try buat. Kita akan bincang jawapan tu. Cikgu hantar lagi satu video nanti. Kita akan bincang jawapan. Okey, untuk PBD awak, PBD akan dijalankan setiap kali PDPR dijalankan. Maksudnya ini adalah PBD pertama awak, iaitu awak kena buat latihan 1 sampai 3. Okey, setakat itu saja. Cikgu harap awak boleh selesaikan awak punya kerja, okey?